Hai, Assalamualaikum everyone. It's your boy Lev again daripada Marjas TV. Selamat kembali ke channel aku guys. Thank you so much for watching. Thank you sebab klik video ni. Thank you sebab masih setia bersama aku. Jadi guys, sebelum ni aku dah upload banyak video pasal peperangan, pasal negara tu dah, negara inilah, jangan nuklear lah, tak nuklear dan sebagainya. Memang korang suka gila video-video macam tu. Jadi pada hari ni aku still nak sambung sikit video aku pasal peperangan, pasal World War 3. Negara manakah ataupun kat manakah tempat yang paling selamat untuk kita duduk jika Perang Dunia Ketiga berlaku? Yes, pada hari ini aku akan sharekan 10 negara di mana jika berlakunya Perang Dunia Ketiga, negara-negara ini adalah negara yang paling selamat untuk didiami. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, sebelum tu subscribe dulu guys, and let's go into the video. Yang ke-10 adalah Switzerland. Ya, kenapa Switzerland ni menjadi tempat yang sangat selamat jika Perang Dunia berlaku? Yang pertama adalah keadaan bentuk muka bumi dia. Dengan keadaan muka bumi yang sangat berbukit dan juga bergunung, kemudiannya dia ada sangat banyak bunkers atau tempat sorok bawah tanah, dan kemudiannya tentera yang banyak, dan tidak ketinggalan mereka ini terkenal dengan sifat ataupun sikap neutrality terhadap negara-negara jiran. Dan ini membuatkan mereka ini kebarangkalian untuk diserang sangat-sangat rendah, dan membuatkan Switzerland adalah salah sebuah negara yang mungkin dikatakan selamat jika berlakunya Perang Dunia Ketiga. Jika kita nak cakap pasal worst case scenario, kalau kita tengok keliling dia ni, memang negara-negara Eropah yang berpotensi untuk berperang macam Germany, Italy, France. So memang kebarangkalian untuk jika berlakunya Perang Dunia Ketiga dan negara-negara ini diletupkan dengan bom atom atau bom nuklear memang tinggi. Tetapi macam aku cakap tadi, keadaan bentuk muka bumi Switzerland ini membuatkan mereka ni boleh dikatakan selamat daripada ancaman ataupun tempias daripada nuklear bom yang gugur di negara-negara sempadan dia. Negara yang ke-9 yang selamat untuk didiami jika berlakunya Perang Dunia Ketiga adalah Tuvalu. Orang mesti tak pernah dengar negara nama Tuvalu ini, kerana Tuvalu ini adalah salah sebuah negara yang sangat-sangat kurang diketahui dan juga dilawati oleh masyarakat dunia. Negara bernama Tuvalu ni dia macam sebuah pulau je lah, pulau yang tak besar pun actually, memang sangat-sangat kecil pulau ni, dan dia terletak dekat area Pacific Ocean. Dia sangat-sangat isolate tau. Isolate tu bermaksud macam dia berterpisah daripada dunia-dunia yang maju dan moden dan sebagainya. Dan ini menyebabkan Tuvalu ni adalah salah sebuah negara yang sangat-sangat neutral. Dia tak ada kepentingan pun kepada negara lain, dan dia pun tidak berhutang budi kepada negara-negara lain. Kadar kebergantungan Tuvalu ni terhadap negara lain sangat-sangat rendah. Ini termasuklah segala pemakanan diorang punya sumber ekonomi, dia punya makanan dan sebagainya. Mereka tidak mengharapkan ihsan daripada negara-negara luar. Jadi jika berlakunya Perang Dunia Ketiga dan sebagainya, sumber-sumber asli pemakanan diorang dan sebagainya akan tetap kekal ada wujud secara normalnya di sebuah negara yang bernama Tuvalu ini. Jadi rakyat-rakyat di Tuvalu ini adalah boleh dikatakan rakyat-rakyat yang bertuah jika berlakunya Perang Dunia Kedua, kerana mereka sangat tidak ter-affected dengan peperangan dunia ketiga ini. Selain daripada itu, dengan keadaan negara yang sangat-sangat kecil, dia punya kecil tu ibaratkan kalau korang akan diikat tengah-tengah pulau tu, korang boleh nampak pantai belah sana, korang boleh nampak pantai belah sana. Betapa kecil negara ini. Dan ini menyebabkan tak ada pun negara kat luar sana yang nak attack, yang tak ada kepentingan pun bagi mereka untuk mengambil alih tanah Tuvalu ini. Memang tak ada sebab pun mereka nak invade. So memang tak ada lah, takkan orang nak pergi serang Tuvalu lah. Negara yang ke-8 yang mungkin selamat daripada peperangan dunia ketiga adalah New Zealand. New Zealand ini boleh dikatakan sebuah negara yang sangat secluded ataupun sangat-sangat terpinggir, tetapi sangat-sangat maju untuk kita comparekan dengan negara-negara yang kita kenal selama ini. Keadaan demokrasi ataupun keadaan political di New Zealand sangat-sangat stabil. Memang tak ada huru-hara, memang tak ada pergaduhan, memang best lah negara tu, senang cerita dia punya politik dia. Dengan perhubungan dengan negara-negara lain pula, mereka ni dia tak masuk campur. Memang tak akan ada isu yang bersangkut paut dengan New Zealand dengan negara-negara lain yang berkaitan dengan perang dan sebagainya. Mereka tak involve langsung dengan masalah-masalah dunia. Macam kat Tuvalu, New Zealand juga mempunyai supply yang cukup. Sumber makanan orang memang sentiasa ada, mencukupi, kerana mereka produce sendiri makanan-makanan yang orang consume. Mereka tidak mengharapkan sumber makanan ini diimport daripada negara-negara lain. Masa aku pergi sana, aku dapat tengok kat dunia grocery store memang semua locally produced. Paling jauh mereka import pun daripada Australia. Bukan kata makanan saja, dia punya air pun sangat-sangat bersih. Memang air kat pipe depan rumah pun, kat mana-mana pun, kat tepi jalan pun buka pipe dia, memang drinkable water. Jadi untuk teruskan hidup ketika Perang Dunia dan sebagainya, New Zealand ni adalah sebuah negara yang sangat-sangat best lah untuk didiami. Selain daripada itu guys, kalau korang nak tahu, kambing dekat New Zealand lagi banyak daripada manusia.
Jadi sumber makanan untuk seorang manusia itu ada. Tidak perlu korang risau lah. Memang mereka cukup, tak perlu bantuan daripada luar. Dan jika berlaku Perang Dunia Ketiga, mereka akan selamat. Dan itu membuatkan mereka juga adalah sebuah negara yang sangat-sangat selamat ketika Perang Dunia Ketiga berlaku. Walaupun mereka berjiran dengan negara-negara yang berpotensi untuk berlaku peperangan seperti China dan juga India. Bhutan ni dia tak ada apa-apa hubungan diplomatik pun dengan dunia luar, terutamanya Amerika Syarikat. Dan kalau korang nak tahu, dia cuma ada 2 je embassy ataupun kedutaan dekat negara mereka, iaitu Bangladesh dan juga India. Tak ada lagi kedutaan lain yang wujud dekat negara yang bernama Bhutan ni. Dan keadaan gunung ganang dia dan sebagainya membuatkan Bhutan ini menjadikan negara ke-7 terselamat jika korang nak selamatkan diri ketika Perang Dunia 3 berlaku. Negara ke-6 di dalam list ini adalah Chile. Kalau korang nak tahu, Chile ni adalah salah sebuah negara Amerika Latin yang sangat-sangat stable, yang paling stable, yang paling maju ekonomi dan sebagainya. Chile lah kalau nak bandingkan dengan negara Amerika Latin yang lain. Selain daripada itu, kenapa aku cakap negara ini menjadi negara yang selamat jika Perang Dunia 3 berlaku adalah kerana kalau korang tengok keadaan negara Chile tu, dia punya peta, dia map dia tu, dekat bahagian belah barat tu, boleh dikatakan keseluruhan Chile ini, negara ini dilindungi oleh pegunungan Andes. Pegunungan Andes daripada atas sampai ke bawah ada untuk lindung mereka-mereka yang berada di seberang gunung itu. Jadi kalau mereka nak serang daripada sana tu memang susah dan membuatkan keadaan mereka itu sangat-sangat terlindung. Selain daripada itu, apa yang membuatkan negara ini selamat didiami ketika Perang Dunia Ketiga adalah jika Perang Dunia Ketiga berlaku dan dunia ini dihujani dengan bom-bom nuklear, keadaan dunia itu pada kita dah tak selamat dah. Memang dia punya angin, udara dan sebagainya memang dah pencemaran nuklear. Keadaan muka bumi Chile ini dia terletak di kawasan selatan hemisfer dunia ini dan membuatkan kat situ adalah tempat yang paling kurang pencemaran. Kat situlah mereka mendapat udara yang paling baik dan pengedaran udara kat situ juga membuatkan jika apa-apa berlaku pencemaran dan sebagainya, membuatkan mereka ini cepat pulih, dan ini adalah salah satu faktor di mana yang akan menjamin keselesaan dan keselamatan orang yang menduduki negara ini ketika Perang Dunia Ketiga. Yang kelima adalah Iceland. Kalau korang nak tahu, Iceland ni berada di kedudukan yang pertama di Global Peace Index. Itu menunjukkan betapa amannya negara yang bernama Iceland ni. Dia tak ada masalah dengan negara lain, dia tak ada masalah dengan politikal dalaman, dia tak ada masalah dengan negara-negara jiran dan sebagainya, dan ia membuatkan negara ini sangat-sangat peace. Dan kalau korang nak tahu, Iceland ini juga tidak berkongsi sepadan dengan mana-mana negara. Dan kedudukan Iceland ini juga sangat-sangat remote daripada negara-negara lain yang berpotensi untuk berperang pada Perang Dunia Ketiga. Ini membuatkan jika berlakunya perang nuklear dan sebagainya, Iceland ni memang sangat-sangat secluded dan terselamat daripada ancaman ataupun benda-benda yang berkaitan dengan bom nuklear ini. Di dalam list aku yang keempat adalah sebuah negara yang sangat-sangat unik, iaitu Denmark. Denmark ni kalau nak fikir balik adalah sebuah negara yang mungkin tak selamat didiami ketika Perang Dunia Ketiga. Ini kerana Denmark ni kalau berlakunya peperangan dekat negara Europe tu, dia memang akan rosak, musnah habis. Sebab apa? First of all, dia ni memang sangat banyak terlibat dengan political issue dengan negara-negara jiran, dan kemudiannya dia ni adalah salah satu active member of NATO. Tetapi kenapa dia berada di dalam list negara yang selamat ketika Perang Dunia Ketiga? Mereka perlu berterima kasih kepada Greenland. Ya, kalau korang nak tahu, Greenland tu is a part of Denmark. Pada tahun 1950-an macam tu, Greenland ini diletak di bawah pentadbiran Denmark. Dia menjadi part of Denmark. Ini membuatkan jika apa-apa berlaku kepada Denmark, rakyat-rakyat ini boleh pergi hijrah ke Greenland tanpa ada masalah, kerana itu adalah salah sebuah negeri mereka juga. Dan Greenland menjadi tempat yang sangat-sangat selamat ketika Perang Dunia Ketiga kerana keadaan bentuk muka buminya, dan kerana Greenland as a state or as a country tidak pernah ada isu dengan negara-negara lain. Greenland ni tak ada satu political alliance pun dengan negara-negara lain ataupun negeri-negeri yang berada di keliling dia. Dan ini membuatkan Greenland menjadi sebuah tempat yang baik untuk orang-orang di Denmark, menjadi tempat perlindungan bagi mereka ketika Perang Dunia Ketiga. Di dalam list aku ini, yang ketiga adalah sebuah negara yang bernama Malta. Ya, sebuah negara yang sangat kecil di perairan Mediterranean. Negara Malta ni memang terkenal daripada zaman Perang Salib dulu sampailah Perang Dunia Kedua. Ni memang sebuah negara yang sangat terkenal dengan sebuah negara yang sangat sukar untuk ditawan. Ini kerana keadaan muka buminya dan juga keadaan ketenteraannya pada ketika itu dan juga kini sangat-sangat strategik dan membuatkan agak mustahil untuk mereka menyerang negara yang bernama Malta ini. Dan untuk sebuah negara yang sangat-sangat kecil, sangat-sangat tidak berbaloi untuk mereka membazirkan ketenteraan mereka untuk sebuah negara yang begitu kecil. Jadi, automatiknya Malta menjadi sebuah negara yang selamat ketika Perang Dunia Ketiga, sebab kebarangkalian untuk mereka diserang
close to none. Seterusnya, di tempat kedua adalah sebuah negara bernama Ireland. Ireland ni memang terkenal dengan keadaan mereka yang sangat neutral dan tidak ada masalah dengan mana-mana negara, yang tak ada apa-apa berkaitan political issue, dan tidak ada alliances dengan negara-negara lain berkenaan dengan ketenteraan. Dan mengikut Ireland punya undang-undang, jika Ireland ini nak campur tangan ataupun nak pergi berperang ataupun nak tolong berperang bersama dengan negara lain, ianya perlu mendapatkan kebenaran daripada UN. Jadi kebarangkalian untuk mereka pergi berperang ni memang tidaklah. Sebab apa? UN pun takkan nak negara-negara yang tak berkenaan untuk pergi berperang. Jadi untuk mendapatkan kebenaran daripada UN untuk pergi berperang memang close to none, memang takkan boleh berlaku. Dan ini menyebabkan negara Ireland ini menjadi sebuah negara yang aman, damai, tanpa ada pergoncangan atau pergulutan ekonomi dan juga peperangan jika berlakunya peperangan dunia ketiga nanti. Dan di tempat pertama bagi negara yang sangat selamat ketika Perang Dunia Ketiga berlaku adalah Fiji. Seperti Tuvalu juga, Fiji ni berdekatan lah, dekat-dekat juga. Memang secluded dekat Pacific Ocean tu. Sebuah negara yang tidak bergantung harap kepada negara lain untuk sumber makanan ke, untuk sumber apa-apa je lah. Ini menyebabkan selain daripada itu, negara Fiji ini tidak ada sumber alam ataupun sumber bumi yang berharga seperti minyak dan sebagainya. Dia tak ada apa-apa. Jadi kebarangkalian untuk ketika berperang tu berlaku dan orang-orang ini attack Fiji untuk mendapatkan sumber dan sebagainya, memang tak akan berlaku. Dan kalau korang nak tahu, Fiji ni sejak ribuan tahun yang dulu dia telah menjadi sebuah tempat di mana menjadi tempat settlement kepada manusia-manusia yang memerlukan tempat perlindungan. Tak kiralah apa pun masalahnya, jika berlakunya masalah dunia, masalah bencana alam dan sebagainya, dan jika sesebuah negara itu musnah dan sebagainya, tempat di mana mereka boleh pergi dan diterima secara baiknya adalah Fiji. Dan daripada dulu sampai sekarang, Fiji menjadi tempat kemanusiaan untuk mereka yang mencari perlindungan. Ini membuatkan Fiji akan kekal terus menjadi tempat tumpuan jika mereka memerlukan tempat berlindung dan juga tempat untuk memastikan kita terus hidup. Itulah yang membuatkan Fiji itu sebuah negara yang sangat unik dan juga sangat selamat jika Perang Dunia Ketiga berlaku. Okay guys, sampai di sini je video pada kali ini. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, korang boleh klik like kat video ni, korang boleh share video ni guys. Tell me more about what you want to see, what you want to watch after this, okay? Kat ruang komen kat bawah. Till then, thank you so much. Be a good Muslim as always. Have a good Ramadan. Stay safe people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye.